Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dalam siri Guru ICT Baca Kitab, siri yang ke-6. Seperti biasa, jika anda belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe jika anda merasa ini berfaedah untuk anda, kerana banyak lagi benda-benda menarik yang akan saya tampilkan selain daripada bacaan kitab sepanjang bulan Ramadan ni. Kita ada juga video-video pembelajaran. Untuk kali ini saya nak kempen juga seperti biasa. Tak lupa, jika anda ingin mewakafkan sedikit daripada harta anda ke jalan yang mendapat faedah di akhirat, di bawah ni ada nombor wakaf untuk surah Ittifaqiyah, ataupun di sebelah sini juga ada nombornya. Anda boleh wakafkan seberapa anda suka dalam bank Islam surah tersebut. Okey. Hari ini kita nak baca surah Al-Baqarah lagi, ayat 142. Okey. Kisah dari sebalik surah ini ialah kisah di mana selama 16 bulan ataupun 17 bulan kalau tak silap, dalam setahun setengah lebih kurang, kita umat Islam pada zaman Nabi itu, pada setahun setengah itu, solat dengan menghadap Baitul Maqdis. Saya rasa semua orang tahu. Okey. Tapi dalam hati Nabi lebih suka kalau kiblat kita pada hari itu, pada ketika itu maksud saya, ia beralih ke Kaabah. Cuma Nabi tidak menyatakan, cuma dalam hati of course dia ada rasa macam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, mengetahui apa yang terhasrat di hati Nabi. Sebab Nabi asyik mendongak ke langit. Mendongak tu maksudnya dia macam tunggu-tunggu wahyu, kut bila nak turun, kata nak tukar arah kiblat. Okey, asyik-asyik dongak. So akhirnya turunlah ayat ini, ayat 142, yang membenarkan atau yang memberi kebenaran untuk Nabi beralih daripada Baitul Maqdis ke Kaabah untuk kita menjadi kiblat solat yang baharu. Ayatnya berbunyi begini: Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang bermaksud, orang yang kurang berakal pertimbangannya berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang Islam itu berpaling dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang kehendakinya ke jalan yang lurus. Itulah maksud ayat tadi. Ayat kedua pula yang kita akan dengarkan asbabnya turun ayat ini ialah ayat Al-Baqarah, ayat yang ke-154. Okey. Ayat ini turun sebab ketika perang Badar, seramai 14 orang daripada tentera muslimin telah meninggal dunia. Maka ada bunyi-bunyi dari suara orang bukan Islam, of course. Mereka kata, oh kesiannya mereka mati dalam kenikmatan, hilang, tak dapat nikmat dunia lagi, dah mati kan. Baru nak hidup, baru nak kenal hidup, dah mati macam-macam lah, macam kita kot agaknya mereka cakap. So mereka kata si fulan mati, kalau kitab ni kata si fulan mati, kesiannya si fulan mati, hilanglah daripadanya nikmat dan kelazatan dunia. Maka apabila gosip-gosip ini timbul, maka Allah turunkan ayat nak beritahu pada kita sebenarnya orang yang mati jihad ke jalan Allah itu tidak mati, bahkan mereka hidup dengan istimewa di syurga. So ayatnya berbunyi begini, ayat 154 surah Al-Baqarah: wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Okay. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup dengan kehidupan yang istimewa, tetapi kamu tidak menyedarinya. So
Maka lepas dengar ayat ini, barulah orang-orang Islam berasa lebih lega dan lebih bersemangat untuk berjuang, sebab mereka tahu dan ayat ini telah mengesahkan bahawa orang yang mati syahid itu sebenarnya special. Tidak mati tapi mendapat layanan istimewa dari Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja 2 ayat untuk kali ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Kalau bermanfaat boleh share, kalau ada salah-silap di mana-mana boleh komen dan beri cadangan untuk penambahbaikan. Saya bukan guru agama, sekadar membaca untuk mengisi masa lapang Ramadan kita. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.